Sekarang kita bermula dengan rancangan Misteri Jam 1. Ya, memang betul terdapat banyak cerita seram di sini yang kita ingin kongsikan bersama dalam Misteri Jam 1 ini. Bermacam-macam cerita, bermacam-macam kerana, macam-macam kita dengar tentang kisah seram di negara kita, iaitu Malaysia. Misteri Jam 1 akan merungkai semua kisah-kisah yang dihantar oleh para pendengar kita yang sekarang ni, mungkin dalam kereta, mungkin kat rumah, mungkin dalam bilik sorang-sorang, mungkin dalam hotel yang sedang mendengar Misteri Jam 1. Kami akan mendengarkan anda semua tentang kisah-kisah yang seram yang berlaku di dalam kawasan Malaysia. Cerita kali ini tentang Genting Sepah. Saya rasa rata-rata rakyat Malaysia tahu dengan jalan Genting Sepah. Mistik di sana yang berlaku, kisah-kisah yang menyeramkan. Adakah benar kisah-kisah mistik itu? Ya, sekarang kita akan merungkaikan kisah-kisah itu. Beginilah bermulanya cerita Misteri Jam 1 di Jalan Sepah. Bermula di Taman Keramat. Seorang pelajar bernama Razlan. Dia seorang yang ceria, suka bergurau-gurau dengan kawan-kawan, tetapi dia ni seorang yang sangat degil. Budak-budak zaman moden sekarang ni tak percaya. Contoh macam cerita kisah kita yang sekarang ni tentang kisah hantu ni, mereka cuba untuk mendapatkan bahan-bahan mistik untuk diceritakan pada kawan-kawan mereka. Jadi pada satu pagi, bermulalah perjalanan mereka. Razlan membuat rancangan untuk pergi ke Genting Sepah, tapi ramai kawannya tidak setuju. Dan tetapi Razlan telah berjumpa dengan seorang kawan dia ni bernama Rashid. Rashid ini meminat dengan hantu. Dia suka mencari hantu. Kadang-kadang bila dia jumpa hantu, dia akan tampar muka hantu tu. Ia sangat mengerikan sebenarnya. Tapi yalah, budak-budak zaman sekarang moden. Jadi mereka, Razlan dan Daniel, menjadi pergi untuk ke Jalan Genting Lama pada malam ini. Dan cerita itu bermula pada pukul 12.30. Razlan dan Daniel keluar rumah. Mereka berdua sahaja. Mereka keluar membawa kereta dengan angin yang sejuk, cuaca yang sejuk. Mereka keluar berjalan dengan tingkap terbuka. Mereka ingin dapatkan ketenangan, kata mereka. Angin yang sejuk di sana, kemistikan itu pasal mereka merasa tidak perlu beraircon, biar kita rasa angin di luar. Mereka berjalan dengan perlahan, derupan angin tiup-tiup. Berjalan dalam 1 kilometer ke 2 kilometer. Bila mereka berjalan, tiba-tiba mereka ternampak seorang makcik membawa bungkusan nasi lemak. Mereka pelik, di dalam hutan ini terdapat makcik membawa bungkusan nasi lemak. Mereka memberhentikan kenderaan. Daniel bertegur kepada Razlan, Razlan, kau rasa betul ke tu orang buat kuih nasi lemak, bungkusan nasi lemak malam-malam buta ni? Takkan orang berniaga nak pula dalam hutan yang yang gelap ini kan? Takkan ada orang jual nasi lemak? Ini tak mungkin berlaku kan? Tetapi mereka memberanikan diri. Mereka pergi ke arah nenek tua itu. Mereka bertanya, Makcik nak pergi mana ni? Tak ada nak. Makcik nak hantar nasi lemak ke anak makcik. Anak makcik ada kat depan sana tu, tengah berkelah kat tepi sungai. Razlan bertanya, betul ke makcik nak hantar anak makcik? Tapi sekarang pukul 1 makcik. Nenek tu berkata, betul nak.
memang nenek nak hantar. Boleh tak anak tolong hantar makcik ke sana? Daniel memberanikan diri dan berkata, boleh makcik, tak ada masalah. Makcik boleh ikut kami. Nanti kami drop lah kat depan tu nanti. Dan makcik itu naik. Dalam perjalanan-perjalanan mereka bersembang dengan makcik tu. Mereka bertanya macam-macam perkara. Mereka bersembang. Mereka pandang cermin sisi belakang. Mereka tengok makcik tu masih ada. Dan dalam masa yang sama, 5 minit kemudian, Daniel sebagai pemandu pandang ke belakang. Dia tegur Razlan. Razlan, mana makcik tadi? Daniel pula berkata, ada kat belakang lah. Makcik. Dia menegur makcik itu. Dan makcik itu disappear, hilang dengan secara tiba-tiba. Dan Daniel dengan Razlan, muka telah menjadi pucat. Mereka pandang antara satu sama lain. Dan kereta terus berhenti. Razlan, macam mana makcik tu boleh hilang? Daniel pula kata, tadi ada lah kat belakang kita yang ambil tadi kan. Kita bersama-sama dengan makcik tu tadi kan. Mereka telah tidak tahu untuk bercakap apa. Mereka berada di dalam hutan. Nak berpatah balik, gelap. Nak ke depan, gelap. Mereka berada betul-betul di pertengahan hutan itu. Setelah sejam perjalanan, mereka terpaksa meneruskan perjalanan. Mereka membawa laju. Tiba-tiba mereka terperasan sebuah kedai. Dalam kata-kata itu mereka berhenti. Tiba-tiba mereka nampak makcik itu di situ. Dan makcik itu sebagai pelayan di kedai itu. Kedai itu ada dalam 3-4 orang pelanggan. Minum teh tarik sambil sembang-sembang. Tapi di kedai itu mereka tidak bercakap antara satu sama lain, pelanggan maupun pengambil order itu. Mereka tegurlah kepada makcik-makcik itu semua. Mereka memberitahu, makcik, tadi saya nampak, tadi saya ada bawa makcik ni, tapi makcik tu hilang. Tapi bila saya datang ke kedai ini, saya tengok makcik ni ada kat sini. Jadi mereka bertanya kepada makcik tu, dan makcik tu diam. Mereka pun mengorder makanan sebab mereka lapar. Secara tiba-tiba, bila mereka sudah makan, bila hidangan sampai, mereka tengok hidangan mereka adalah cacing, lipas, dan tulang-tulang yang mereka dapat, tulang-tulang manusia. Dan air yang mereka dapat, air longkang, air yang jijik, dipenuhi dengan cacing, benda-benda yang ngeri. Mereka sudah merasakan yang mereka berada di alam lain. Mereka tak tahu nak buat apa. Daniel berlari kepada kereta. Daniel cuba start kereta, tetapi kereta tidak boleh dihidupkan. Mereka sudah tutup arah. Bila mereka pandang ke belakang balik, kedai-kedai itu semua hilang. Daniel dan Razlan sudah ketakutan. Mereka menggigil, tak tahu nak buat apa. Mereka pun berkata, Daniel, macam mana ni? Kita dah dalam hutan ni, macam mana ni? Kita tak ada jalan keluar. Tolonglah, macam mana ni, Man? Aku pun tak tahulah nak buat macam mana. Itulah kau tadi nak cari hantu sangat. Sekarang kau rasa lah. Daniel, ni dah tak boleh main-main lah. Ini serius lah. Razlan, macam ni, kau try call mak kau. Mereka try pun buat call, line tak dapat. Sedangkan bar telefon ada, tetapi nak buat call tak boleh. Kredit, bil semua ada, tapi nak call tak boleh. Mereka menjadi semakin pelik. Dan mereka teruskan berlari, meninggalkan kereta mereka. Bila mereka berlari, secara tiba-tiba mereka ternampak sungai. Mereka pergi ke sungai itu. Mereka ternampak ada dalam 5-6 orang bidadari, tengah mandi-mandi bunga-bunga, dengan pakai kain plekat untuk mengikat, menutup tubuh mereka. Mereka nampak, dayang lah Daniel. Memang cantik lah Razlan. Jom kita mandi sekali dengan mereka. Mereka pun mandi dengan